Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, hari ini saya akan ceritakan tentang signal booster ni ataupun dipanggil repeater. So, saya akan ceritakan kenapa saya pakai benda ni dekat rumahan saya ni. Okay, let's go. Okay, cerita dia bermula dengan saya dah pakai benda ni dah hampir setahun lebih. Okay, memang benda ni berfungsi dengan baik lah, membantu saya selama ni. Okay, untuk signal booster ni yang baru-baru ni yang baru dikecoh disebabkan MC sudah buat spot check untuk beberapa hari yang lepas. Banyak artikel mengatakan saman sampai 5,000, 500,000 siapa yang menggunakan benda ni. So memang benda ni salah daripada sisi undang-undang. Semasa saya pakai dulu pun saya dah pernah buat research tentang benda ni, memang salah. Tapi nak tak nak juga memang kena pakai jugalah benda ni. Sebab kawasan perumahan saya duduk dulu mula-mula memang langsung tak ada signal. Saya dah beli sampai kat 3-4 SIM card saya try masuk. Handphone satu, SIM 1 ke SIM 2 ke semua memang tak ada signal. Memang not service, memang emergency call. So saya bekerja sebagai shift malam. Bila saya kerja shift malam, anak bini kat rumah kita faham lah, kita pun mesti nak tahu apa berita dia orang. Sampai saya call, mesej apa semua pun memang tak dapat lah. WhatsApp apa, internet lagi tak payah cakap lah, internet pun memang tak ada. Dah untuk call pun tak masuk. So saya cari research, dapatlah jumpa benda ni. Bila dah jumpa benda ni, saya try pasang dan Alhamdulillah memang ada signal, benda ni berfungsi. Bila berfungsi, saya try call, mesej, WhatsApp semua lepas, tak ada masalah. Bila saya dah pakai benda ni, saya dah pakai benda ni masa tu dah dalam sebulan lebih. Lepas tu saya buat kenduri dekat rumah. Semua akan tanya saya. Bila mereka datang rumah saya, mereka tanya, "Bang, macam mana bang rumah abang ni boleh ada signal 4G?" Saya buka YouTube apa semua, laju tak ada masalah apa semua. So saya cakap lah saya pakai benda ni, tapi benda ni salah dari sisi undang-undang apa semua, daripada Akta Multimedia, MC apa semua. So diorang pun tak fikir benda tu salah apa pun, diorang pakai juga benda ni pun. Sebab memang diorang pun ada kerja sebagai polis, kerja sebagai nurse. Memang orang kata on call tu setiap masa. Memang anak bini diorang pun nak tahu apa semua. Kadang-kadang nak suruh beli apa pun tak boleh nak call. Dan ada satu kes tu sampai dia ada kematian. Sampai call masuk, dia nak pergi kerja pukul 7 pagi macam tu, baru dia keluar daripada taman ni, baru dia dapat tahu ada kes kematian. Sebab call apa semua tak ada. Yang dapat mesej masuk, tengok sampai 15-6 call apa semua, WhatsApp memang direct masuk. So dia orang pun paksa lah pakai benda ni pun. Saya pun kalau ikutkan tak nak buang duit beli benda ni apa semua, tapi disebabkan keperluan, benda tu sampai nak kena call apa semua pun terpaksa lah keluar duit. Bila dah start pakai 5-6 orang dalam taman ni, so orang yang baru nak pindah apa semua pun dia kata, "Oh, pakai benda ni baru boleh ada signal." Yang mana yang nak buat homestay apa semua pun beli benda ni. Dan start bila dah ramai pakai tu, adalah dalam 20-30 biji, 20 rumah macam tu saya perasan yang dah pakai benda ni. Pun dia orang kongsi benda ni. Ada yang tanya line apa yang okey dekat taman ni, dia orang pun cakap line semua tak okey, pakai benda ni baru okey apa semua. Bila dah ramai pakai benda ni, so start PKP yang mula-mula dulu. Bila start PKP yang mula-mula dulu, bayangkan lah, duduk dalam satu kawasan, ibarat duduk dalam gua, memang tak ada signal. Nak tahu berita apa benda ke, tentang apa berita semua tak tahu. Sekarang ni media kan apa benda semua melalui internet je. Tak tahu, duduk dalam rumah dengan macam tak tahu apa. Nak cari line tepi jalan, duduk tepi jalan, polis halau balik. So nak tak nak, dia orang tanya saya,
Abang pakai apa benda ni apa semua, kat mana beli? Saya cakap lah benda ni beli dekat apa ni, online dekat luar negara, kata dalam 2-3 minggu sampai. Tapi salah lah benda ni, dia orang tak fikir dah benda ni salah ke apa. Yang pasti dia orang tahu rumah dia orang ada signal. So nak tak nak dia orang pakai juga benda ni. Ada yang dapat bantuan daripada kerajaan dulu, dia pun guna juga duit benda ni untuk beli ni. Benda ni bukannya murah, kalau ikutkan penduduk dekat sini pun memang tak akan belinya benda ni kan. Nak kena keluar duit apa semua sendiri, apa semua sebagainya. Saya sendiri pun tak akan keluar duit beli benda ni. Lagipun benda ni pun bukannya bagi internet kuat mana pun. So bila dah daripada 5 buah biji rumah pakai, start PKP tu dah sampai dekat 100 lebih pakai benda ni. Bila dah sampai kat 100 lebih pakai benda ni, selepas PKP baru tower Celcom dekat taman saya ni naik. Bila tower Celcom tu naik, malam tu semua yang pakai benda ni memang tak ada signal langsung. Memang line Digi ke U-Mobile ke apa semua tak ada signal langsung. Saya tak tahu sebab apa. Saya dah try habis pusing apa semua, memang payah nak dapat signal. So daripada mana gangguan yang dikatakan tu saya pun tak tahu. Yang tahu bila tower Celcom tu naik, arah yang outdoor punya tala ke pencawang sana, dia benda ni ibarat macam kita macam kita Taman A. Taman A ni dia pinjam, bukan nak pinjam, dia macam kongsi lah, kongsi signal daripada tower Taman B. Bila tower Taman B tu di sana, booster ni dia boleh tarik lah signal tu. Dia kongsikan signal tu, dapatlah line dekat Taman A ni. So macam bila tower Celcom tu dah naik, dia ibarat tengah-tengah. Taman B dekat sini, Taman A dekat sini. Bila tower Celcom tu naik, terus mana yang pakai benda ni memang tak ada signal langsung. Start pada tu yang jadi masalah. Bila start pada situ jadi masalah, semua orang dekat dalam ni pakai booster pun macam tak ada guna apa. So ramai yang off, semua pakai line Celcom lah, tukar line Celcom. Bila dah pakai line Celcom, kalau setakat orang kata ibarat macam bas tu boleh naikkan 50 orang, tapi penduduk kat sini yang ada lebih pada 100. Bila dah jadi macam tu, Celcom dia jadi slow. Bila time orang dah tidur baru laju. Bila dah jadi macam tu satu kes, orang komplain lah, kenapa Celcom ni slow kan? Kenapa Celcom ni slow? Sebab tower dah ada apa semua. Tapi saya dah tahu dah, bila ibarat satu tower kongsi sampai kat beratus orang penduduk, line lain tak ada. Bila line lain tak ada, semua pakai guna Celcom lah. Bila dah pakai Celcom, faham lah dia punya traffic jam tu macam mana. Bila time orang tidur baru apa ni line tu laju. Bila start dah pukul 12 tengah hari tu, line dah jadi slow balik. So kalau kata on booster pun memang tak ada function dah. Line mana yang pakai line Digi ke U-Mobile ke, masa tu memang dah out semua, habis dah. Bila dah jadi macam tu, orang komplain, kenapa line Celcom ni slow apa semua kan. Tapi equipment yang daripada Celcom pakai tu memang ikutkan tangkap muat je pun. Memang orang kata dia punya spare food apa benda tu, dia punya rangka-rangka yang dipasang, alat-alat yang dipasang pun memang tak kuat lah. Bila dah jadi macam tu, orang komplain Celcom slow. Pihak Celcom datang, dia cek-cek, dia kata sebab ramai penggunaan booster. Sedangkan masa tu penggunaan booster pun memang dah tak berfungsi dah. Bila jadi macam tu, satu kes yang mana yang pakai booster kami try off, semua off sama juga. Bila buat speed test apa semua pun memang tak membantu juga untuk apa ni, untuk Celcom punya, untuk coverage punya Celcom tu memang sama juga speed dia. Memang tak boleh nak buat apalah, sebabkan tower satu kongsi ramai penduduk, memang akan jadi slow. Tunggu orang tidur baru laju. Dan bila jadi macam tu, pihak Celcom pun report kepada MCMC. Dan bila MCMC datang, dia tengok memang ramai lah, memang membuktikan yang ramai pakai booster dekat taman ni. Bila dah pakai benda salah ni faham je lah, baru orang kata MCMC nak turun padang tengok report yang kami dah buat daripada penduduk. Langsung dia orang tak tengok benda salah ni, laju dia orang tengok. Tapi tak apalah, itu memang kerja dia orang kan, nak buat macam mana.
So bila dah jadi macam tu, itulah sampai surat ni. Ini surat ni, MCMC punya ni. Dia sampai surat MCMC ni, dia bagilah notis. Dia tak terus aman. Dia cari rumah mana yang ada nampak signal booster tu, dia keluarkan surat. Dia keluarkan surat ni. Dalam ada 2 muka surat ni. Dia letak dalam sampul peti surat rumah kita apa semua. Dia bagi tahulah, kena, kata dia tulis notis pemeriksaan untuk mengenal pasti gangguan terhadap peranti radio komunikasi radio sensitif. Untuk dia punya akta apa semua sebagai dia. So dekat sini pun dia ada tulis berapa jumlah yang kena bayar kan. Tapi ini surat notis, dia tak datang terus aman macam tu. Macam dekat sini dia tulis kalau kata surat ni, dia hantar surat ni dalam masa 7 hari ke 14 hari tak silap saya. Dalam masa 17 hari kot. Dalam masa 17 hari dia orang datang cek balik. Kalau kata benda ni tak turunkan, memang akan dia orang terus saman lah. Dekat sini dia tulis RM100,000 untuk saman. So benda ni pun bila dah jadi macam ni, kami explain lah benda ni. Kawasan kami ni memang tak ada signal apa semua kan. Memang orang kata benda memerlukan. Bila dah jadi macam ni, so pakat-pakat buat surat apa semua, hantar kepada kami punya persatuan dekat sini, persatuan penduduk, hantar kepada MCMC. Dan MCMC boleh pertimbangkan. Dia jumpa kepada pemaju dengan pihak telco apa semua. Dia kata bila dah naik tower baru benda ni boleh diturunkan. Lepas tu macam mana tak, tiba-tiba dia datang lagi sekali apa semua, dia keluarkan balik surat. Dia cakap kejap masa tu dalam 6 buah rumah je kena. Lepas tu macam mana entah, dia orang bincang balik. Dia orang kata dia orang nak hantar kami punya taman ni dekat depa punya HQ. So dia orang nak tengok berapa jumlah yang pakai benda ni kan. Kalau ikutkan dalam masa tu dekat 100 kat 200 lebih, 100 lebih lah, dekat kat 200 lebih lah. Dia 100 lebih rumah yang pakai benda ni, depa suruh stop. Tapi tak boleh nak stop juga sebab masing-masing tak ada line, signal tak ada. Yang mana yang pakai line Celcom pun boleh lah pakai Celcom, yang pakai line lain tu memang nak kena pakai booster juga. Ada setengah masa tu depa ejah-ejah dia punya antena tu, ada lah depa cari tower lain apa semua, dapat lah dia punya signal Digi ke U-Mobile ke apa, boleh lah pakai lagi masa tu, walaupun tower Celcom tu dah block dia punya signal. So bila dah jadi macam tu, pihak Celcom, pihak MCMC dia cakap dengan kami, dia kata dia akan usaha cari mana-mana telco untuk tumpangkan tower dekat sini macam mana kan. So alhamdulillah, bila dah macam ni punya gaya, barulah Digi datang buat mini tower dekat sini. Sebelum dia orang buat betul-betul dia punya tower apa semua, baru dia buat dia punya mini tower dekat sini. So sekarang ni bila dah menara mini Digi tu dah ada, Celcom pun dia dah update dia punya sistem dia lepas dah kami semua komplain. Barulah orang kata benda tu level. Yang mana pakai Celcom, yang mana pakai Digi. Setakat ni taman saya ni yang ada Digi dengan Celcom je. Sampai tahap macam tu, barulah semua penduduk kat sini dah turunkan booster ni. Yang ada yang dah pergi pasang dekat kampung-kampung dia orang apa semua yang teruk pun dia orang pergi pasang. So ada yang dah buat, orang kata buat perhiasan macam mana saya pun tak tahulah, ada yang gantung depan rumah semua. So itulah hasil dia. Bila pakai benda ni salah, baru je MCMC nak datang tengok, melawat kawasan sini kan. Sebelum ni report-report daripada online, daripada penduduk apa semua, langsung tak ada orang kata ambil tahu apa semua. Bila dah tahap macam ni, bab-bab benda ni baru dia orang nak naik ni. So bagi saya benda ni orang kata membantu lah kan, daripada kawasan yang mana yang memang dah teruk tu membantu. Tapi seeloknya benda ni pun dia, kalau ikutkan signal dia pun nak mengganggu tu tak ada lah mengganggu sampai tahap orang kata kritikal sangat. Dia mengganggu ni ibaratnya kadang-kadang macam setengah tempat tu dia tower belah depan. Contoh Digi belah depan, tower Celcom sebelah kanan, U-Mobile sebelah kiri. Bila booster ni pakai, dia tali kepada belah Digi,
So DG yang kuat. Sekon sebelah sini, dia gelombang dia tu dia tak sama tau. Dia punya, dia dalam benda ni dia ada dua. Ada satu dalam dia orang panggil indoor dia punya antena. Bila indoor punya antena tu dia bagi dekat rumah sebelah tu, kadang sepatutnya dapat 4G. Bila dia on benda ni dia akan jadi 3G. Dia gangguan pada situ je lah. Cumanya dekat situ je lah yang problem. Kalau kata satu perumahan tu, satu kampung ke taman tu, tower semua hala satu tempat, DG, U-Mobile, Celcom semua duduk dalam satu tower yang sama, tak ada masalah benda ni pun. Tapi memang akui lah benda ni mengganggu frekuensi daripada signal. Dia mengganggu pun tak adalah banyak mana pun, kira boleh pakai. Tapi itulah, lepas kami pakai benda ni ramai-ramai, baru MC-MC datang turun, tengok Alhamdulillah kawasan saya pun dah naik, orang kata mini tower apa semua tu. So tunggulah tower DG yang seterusnya macam mana. So saya pun tak tahu nak mebel apa lagi pasal benda ni. So yang bukti yang saya dapat surat ni, memang ada ni. Nampak ni daripada MC-MC punya ni surat ni, kan. Kira pengalaman benda ni dah ada pernah pakai. So kalau kata yang nak pakai tu, boleh lah pakai. Nak kata bagi pakai pun tak syok juga sebab benda ni salah jadi apa-apa pun. Tapi dia tak datang dengan serta-merta terus saman. Dia akan keluarkan notis dulu. Kalau dia datang tu suruh turunkan, pandai-pandai lah explain sebab apa pakai benda ni apa semua. Nak kata dia boost untuk internet tu memang tak ada. Dia bukan boost internet. Dia cuma, booster ni dia cuma stabilkan signal saja. So setakat sini sajalah kot video. Nak buat panjang-panjang, makan lain panjang cerita pun tak seronok pula orang nak dengar kan. So saya boleh kongsikan setakat ni saja. So untuk next video apa-apa, jangan lupa subscribe saya punya channel. Untuk video yang seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.